Mereka tidak menangis kerana diburu letupan bom, tetapi kerana akhirnya dapat mendengar bunyi pagi yang tiada lagi dentuman. Setelah melarikan diri dari Iran, meninggalkan rumah yang retak seribu, meninggalkan malam-malam panjang yang syarat dengan bunyi siren dan cahaya maut, sebuah keluarga kecil tiba di Malaysia dengan hati yang hancur luluh. Si ayah masih memeluk dokumen-dokumen penting seolah-olah sedang memeluk sisa-sisa hidupnya. Si ibu cuba menguatkan diri walaupun di dalam hatinya sudah berkecai. Dua orang anaknya tidak lagi bertanya apa yang akan dimakan esok, tetapi hanya bertanya, malam ni ada bunyi bom tak? Namun, apabila mereka menjejakkan kaki di bumi Malaysia pada hari pertama, apa yang menanti mereka bukanlah perasaan was-was, bukan pandangan mata yang dingin, dan bukan kekejaman seperti yang telah diajarkan oleh perang. Sebaliknya, ia adalah kelembutan biasa daripada orang-orang yang tidak dikenali, dan kebiasaan itulah yang telah menggoncang hati seluruh keluarga itu, sehingga mereka mula percaya sekali lagi bahawa dunia ini masih punya belas kasihan untuk manusia bangkit semula. Malam itu langit di sebuah bandar di selatan Iran tidak segelap yang sepatutnya. Ia bercahaya sesekali, disinari letupan bom yang jatuh tidak jauh dari situ. Seolah-olah ada tangan gaib yang sedang menoreh kanvas langit lapisan demi lapisan. Bunyi siren bergema tanpa henti, hinggakan sukar untuk membezakan sama ada ia amaran bahaya atau hanyalah suara terakhir yang dipekikkan oleh dunia sebelum sesuatu runtuh sekali lagi. Rumah Omid bergegar perlahan setiap kali tekanan letupan merempuh dinding-dinding usang. Lantai ruang tamu, yang dahulunya menjadi tempat anak-anaknya membuat kerja sekolah dan gelak tawa seorang ibu kedengaran di waktu senja, kini dilitupi debu simen halus yang gugur dari rekahan di sailing. Omid berdiri di tengah-tengah bilik itu dengan lagak seorang yang cuba berpijak di bumi yang nyata, walaupun hatinya sudah tidak punya tempat untuk berdiri. Dia menggenggam 4 buah pasport dengan begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Sebelah tangannya lagi memeluk sebuah sampul surat lama yang berisi sijil kelahiran, sijil perkahwinan, dokumen-dokumen pendidikan, beberapa keping gambar keluarga, dan sekeping gambar kedai bukunya yang kecil beberapa tahun lalu. Kedai itu pernah menjadi nyawanya, tempat orang ramai datang berbual tentang puisi, bahasa, sejarah, dan impian anak cucu mereka. Tetapi kini, dia sendiri tidak pasti sama ada kedai itu masih berdiri atau sudah menjadi timbunan batu bata. Mina membuka almari kayu lama, yang pintunya sudah mula ketat kerana debu dan kelembapan dari hari-hari di mana tiada siapa yang punya masa untuk menguruskan rumah seperti biasa. Dia pantas memasukkan pakaian anak-anaknya ke dalam beg. Tetapi apa yang melambatkan pergerakan tangannya setiap kali bukanlah pakaian. Sebaliknya barang-barang kecil yang tidak ternilai dengan wang, selendang corak lama milik ibunya, sekeping gambar kahwin yang bucunya sudah mula pudar, sarung bantal kecil yang pernah dijahit oleh nenek untuk Yasmin ketika dia masih kecil. Dia tahu beg ini tidak mungkin dapat memuatkan seluruh rumah, tetapi hati seorang ibu tetap berdegil mahu membawa kehangatan rumah sebanyak yang mungkin. Walaupun dia sedar kehangatan itu mungkin hanya tinggal serpihan. Yasmin duduk memeluk Navid di satu sudut bilik. Gadis berusia 13 tahun itu tidak menangis. Dia telah melalui malam-malam berdentum yang cukup banyak untuk belajar bahawa kadang-kadang kesunyian adalah satu-satunya cara untuk menjaga hati agar tidak pecah di hadapan semua orang. Navid menyembamkan mukanya ke dada kakaknya, sepasang mata bundarnya merenung sailing setiap kali mentol lampu berayun mengikut gegaran. Dia tidak lagi bertanya mengapa semua ini berlaku. Dia tidak bertanya mengapa manusia harus lari dari rumah sendiri. Dia hanya menyoal soalan yang sama berulang kali dengan suara yang perlahan, seolah-olah takut jika dia bercakap terlalu kuat, kengerian di luar akan mendengarnya. Malam ni kita kena turun bawah lagi tak, Kak? Yasmin mengusap belakang adiknya perlahan, walaupun tangannya sendiri terasa sejuk. Dia tidak terus menjawab. Pada usia 13 tahun, dia tidak sepatutnya menjadi orang yang perlu berbohong untuk membuat adiknya berasa selamat. Tetapi perang sering merampas hak kanak-kanak sebelum mereka sempat menyedarinya. Ia memaksa seorang anak untuk matang lebih cepat daripada sepatutnya dan mendesak seorang anak yang lain untuk mengenali ketakutan sebelum sempat mengenali impian. Satu letupan bom kedengaran lebih dekat berbanding sebelumnya. Tingkap yang disumbat dengan kain tebal bergetar kuat. Debu gugur dari bingkai tingkap sehingga Mina terkejut. Jantungnya berdegup kencang seakan mahu terkeluar dari dada. Omid mendongak, memandang dinding-dinding rumahnya, melihat rekahan yang menjalar seperti urat-urat hitam pada sesuatu yang sedang mati perlahan-lahan. Akhirnya, dia menuturkan ayat yang cuba dielakkannya selama beberapa minggu. Kita kena pergi. Kata-kata itu tidak lantang, tetapi cukup berat untuk membuat seluruh bilik senyap sunyi. Tangan Mina terhenti di udara.
Matanya bergetar seperti orang yang mendengar sesuatu yang sudah lama diketahuinya, tetapi masih belum bersedia untuk menerima. Abang pasti? Soalnya, walaupun jauh di sudut hatinya, dia tahu soalan itu sudah tiada jawaban yang pasti di dunia mereka. Omid tidak terus menjawab. Dia berpaling memandang gambar keluarga yang tergantung sengit di dinding. Ia gambar lama, pada hari di mana gigi Yasmin masih rongak, Navid belum lahir, dan di hadapan kedai bukunya masih ada bunga-bunga yang tergantung di pintu. Dia pernah berpikir bahwa manusia mesti punya maruah, mesti tabah berdiri, mesti menjaga haluan hidup. Tetapi perang perlahan-lahan menghancurkan pikiran itu tanpa belas kasihan. Ia mengajarnya bahwa pada sesetengah malam, maruah tidak cukup berharga untuk melindungi anak-anaknya daripada serpihan kaca atau daya letupan. Hanya dengan melarikan diri mungkin dapat membeli perkataan esok. Kalau kita terus di sini, anak-anak mungkin tiada hari esok, katanya akhirnya. Suaranya serak dan perlahan, bukan kerana marah, tetapi kerana ada orang yang terpaksa menelan kata-kata ini berkali-kali sebelum sanggup melepaskannya. Mina memejamkan matanya rapat-rapat seketika, seolah-olah sedang mengucapkan selamat tinggal kepada segala-galanya di dalam hati, tanpa dilihat sesiapa. Dia bukan wanita yang lemah. Sebaliknya, selama beberapa bulan yang lalu, dialah yang mengutip serpihan hati seluruh keluarga agar tidak bersepah. Tetapi orang yang paling kuat pun ada hadnya. Dia tahu jika dia terus berdegil, yang akan pecah bukan sahaja rumah, tetapi juga anak-anaknya. Dia mengangguk perlahan, lalu berpaling untuk menyambung mengemas beg. Kali ini lebih pantas seolah-olah apabila kebenaran telah dilafazkan. Segala keraguan tidak lagi berhak berada di dalam bilik itu. Omid berjalan dan melutut di hadapan Yasmin dan Navid. Dia meletakkan tangannya di atas kepala anak perempuannya sebelum beralih memegang bahu anak lelakinya. Kita akan mulakan perjalanan malam nih, katanya dengan suara selembut yang mampu dikumpulkannya di bawah deruan perang. Mungkin akan penat, mungkin akan takut, tapi ayah akan bawa kita ke tempat yang sekurang-kurangnya malamnya cukup sunyi untuk kita tidur. Yasmin memandang wajah ayahnya. Mata gadis itu bukan sahaja dipenuhi ketakutan, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam, kesedihan seseorang yang tahu hidupnya sedang dipaksa berpisah daripada apa yang dicintainya sebelum tiba masanya. Kalau kita pergi, kita masih keluarga yang sama tak? Soalnya perlahan. Omid terdiam seketika. Soalan itu lebih menyakitkan daripada soalan lain kerana ia tiada jawapan mudah untuk meyakinkan seorang anak. Jadi, dia menjawab dengan sejujur-jujurnya, kita mungkin tak akan sama lagi sayang, tapi selagi kita masih bersama, perkara yang paling penting tak akan hilang. Navid mengangkat mukanya dari pelukan kakaknya. Tempat yang kita nak pergi tu ada bunyi bom tak? Soalan ringkas itu membuatkan Mina terpaksa berpaling ke arah lain. Dia menggigit bibirnya kuat-kuat untuk menahan esakan daripada terkeluar. Omid menarik anak lelakinya ke dalam pelukan. Ayah tak tahu segalanya, katanya perlahan. Tapi ayah tahu kita kena beri diri kita peluang untuk cuba sampai ke sana. Di luar bunyi kenderaan lalu dengan laju. Bunyi arahan dilaungkan dari jauh, bercampur dengan bunyi siren dan letupan yang berkala. Seluruh bandar seolah-olah sedang sesak nafas dengan paru-paru yang dipenuhi asap dan ketakutan. Tetapi di dalam rumah kecil ini, ada sebuah keluarga yang sedang cuba untuk mengemas sisa-sisa hidup ke dalam beberapa buah beg. Apabila semuanya siap, Omid meninjau rumahnya buat kali terakhir. Dia menyentuh tulang-tulang buku yang masih tinggal di rak, memandang meja makan yang penuh dengan kontengan anak-anaknya, memandang cerek teh lama di atas dapur yang sudah lama tidak digunakan untuk membancuh teh dengan tenang. Dia tidak menangis, bukan kerana tidak sedih, tetapi kerana sesetengah kesedihan terlalu berat untuk menjadi air mata. Ia menjadi seketul batu yang terbenam di tengah dada, dan manusia terpaksa memikulnya sambil terus berjalan dalam diam. Mina memadamkan lampu satu persatu, walaupun dia tahu perbuatan itu mungkin tiada artinya lagi. Tetapi manusia sering berpegang pada ritual-ritual kecil ketika terpaksa berpisah, kerana ia membantu hati untuk percaya bahawa dunia ini masih punya sedikit peraturan, walau sekecil manapun. Yasmin mencapai sebuah buku nota kecil, dan sebatang pen lalu memasukkannya ke dalam beg sandangnya. Itulah satu-satunya benda yang diputuskannya untuk dibawa sendiri. Navid pula memeluk erat anak patung kain lama yang lengannya sudah terkoyak, seolah-olah ia adalah bukti terakhir bahawa dia masih seorang kanak-kanak, bukan seorang mangsa perang yang terselamat. Akhirnya, pintu dibuka. Angin malam membawa masuk bau asap dan simen terbakar yang menerpa wajah mereka. Segalanya di luar kelihatan biasa tetapi terasa begitu asing. Seolah-olah bandar yang mereka cintai telah dirampas rohnya terlebih dahulu. Omid orang pertama yang melangkah keluar. Mina memegang erat tangan kedua-dua anaknya.
mereka tidak menoleh ke belakang. Bukan kerana tidak sayang, bukan kerana mahu lupa, tetapi kerana orang yang akan pergi tahu benar, jika mereka menoleh, hati mungkin tidak cukup kuat untuk terus melangkah. Dan pada malam di mana langit masih dicarik oleh cahaya letupan, sebuah keluarga kecil memulakan sebuah perpisahan yang tiada siapa tahu di mana penghujungnya. Mereka tidak memulakan perjalanan dengan harapan yang besar, hanya dengan keinginan terkecil yang boleh diminta oleh seorang manusia dari dunia. Semoga malam ini bukan malam terakhir untuk satu sama lain, dan semoga di suatu tempat di dunia ini, masih ada pagi yang cukup sunyi untuk orang yang hancur dapat bernafas semula. Apabila mereka meninggalkan rumah pada malam itu, seluruh bandar seolah-olah bernafas dalam kesakitan. Jalan-jalan yang dahulunya biasa dilalui, kini kelihatan berbeza. Bayang-bayang bangunan yang pernah menjadi kedai, sekolah, dan rumah terbentang panjang di bawah cahaya lampu jalan yang berkelip-kelip dari beberapa tiang yang masih belum padam. Setiap langkah Omid terasa seperti memijak sesuatu yang tidak kelihatan. Bukan sekadar debu atau serpihan simen, tetapi bangkai kehidupan lama yang sedang dilangkahinya tanpa hak untuk berpaling dan mengutipnya semula. Dia mendukung Nafit, berselang-seli dengan memegang tangan Yasmin, sementara Mina berjalan rapat di sisinya. Hampir tiada siapa yang bersuara. Dalam malam seperti ini, kata-kata tidak membantu meringankan beban. Hanya nafas masing-masing yang mengesahkan bahawa mereka masih lengkap berempat. Perjalanan fase pertama berlalu dalam keadaan kabur, seolah-olah semuanya berlaku dalam mimpi ngeri yang tidak boleh terjaga. Mereka menaiki kenderaan yang sesak, melalui pos-pos pemeriksaan, melalui pandangan mata yang penuh curiga, melalui orang-orang yang sama-sama memikul miniatur kehidupan di dalam beg masing-masing. Sehinggalah mereka tiba di sebuah lapangan terbang di negara jiran, yang menjadi perhentian sementara sebelum menaiki pesawat ke Kuala Lumpur. Tempat itu penuh dengan manusia, tetapi bukan kesibukan seperti yang sepatutnya ada di lapangan terbang. Ia adalah kesesakan yang diselubungi kesunyian yang aneh. Ramai orang berdiri, duduk atau bersandar pada dinding dengan hanya beberapa buah beg. Ada yang memeluk anak yang sedang tidur di dada, ada yang menunduk membelek dokumen di tangan berulang kali, seolah-olah hanya tulisan di atas kertas itu yang dapat menahan kewarasan daripada hilang bersama tanah air yang telah runtuh. Omid membawa keluarganya duduk di satu sudut berhampiran cermin besar. Yasmin meletakkan beg galasnya di atas riba dan memeluknya erat. Mina membuka botol air dan memberikannya kepada kedua-dua anaknya seorang demi seorang dengan tangan yang masih sedikit menggeletar. Lapangan terbang ini jauh lebih selamat berbanding malam-malam yang telah mereka lalui. Tiada bunyi bom, tiada siren, tiada gegaran dari bumi, tetapi ia masih bukan tempat di mana hati mereka berani untuk bertenang sepenuhnya. Bagi orang yang baru melarikan diri dari maut, ketenangan tidak mudah dipercayai. Kesunyian bagi mereka bukan lagi keselesaan. Kadang-kadang ia lebih terasa seperti detik sebelum kengerian bermula. Nafit menyandarkan kepalanya di bahu ibunya dan memandang orang di sekeliling dengan pandangan heran. Kenapa semua orang nampak sedih? Soalnya perlahan, Mina mengikut pandangan mata anaknya. Dia melihat seorang wanita sedang memeluk bayi di dadanya tanpa sebarang bagasi lain. Dia melihat seorang lelaki tua yang duduk kaku seolah-olah seluruh rohnya telah ditinggalkan di belakang. Dia mengusap kepala Nafit perlahan sebelum menjawab. Sebab kadang-kadang, kita terpaksa memulakan perjalanan yang kita tak mahu. Anak kecil itu mengangguk, hanya separuh faham, namun dia merapatkan dirinya sedikit lagi kepada ibunya, seolah-olah tubuh kecilnya sudah mula belajar bahwa di dunia ini ada perpisahan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata biasa. Omid mengeluarkan tiket penerbangan dan paspor untuk diperiksa sekali lagi. Dia meneliti tarikh, masa, nama, dan kop berulang kali, lebih cermat daripada yang pernah dilakukannya terhadap mana-mana buku di kedainya. Hidupnya kini tidak lagi bergantung pada pengetahuan, impian, atau maruah lama. Ia bergantung pada beberapa helai kertas yang mungkin membenarkan keluarganya menyeberang ke tanah lain, atau mungkin menghentikan mereka di tengah jalan dengan dingin. Kebenaran itu membuatnya merasa dirinya dikecilkan menjadi hanya seorang manusia rapuh yang terpaksa meminta ruang selamat untuk istri dan anak-anaknya berdiri. Yasmin memerhatikan ayahnya dalam diam. Dia masih ingat imej ayahnya di kedai buku. Dia seorang yang mudah tersenyum, yang bercakap tentang puisi Parsi dengan mata yang bersinar, dan sering memberitahunya, sekalipun kita miskin, jangan biarkan hati kita tandus keindahan. Tetapi lelaki yang duduk di hadapannya sekarang begitu senyap sehingga akan kelihatan seperti orang yang berbeza. Keletihan dan ketakutan telah melukis garisan-garisan halus di wajahnya, seolah-olah beberapa tahun telah berlalu dalam masa beberapa minggu sahaja.
Yasmin perlahan-lahan menghulurkan tangannya dan menyentuh belakang tangan ayahnya. Omid mengangkat muka, lalu menghadiahkan senyuman tipis kepada anak perempuannya. Sebuah senyuman yang seakan-akan memohon maaf secara senyap kerana tidak dapat mempertahankan dunia lama anaknya. Apabila tiba masa untuk menaiki pesawat, semua orang bangun serentak tanpa perlu disuruh. Lapangan terbang pada waktu itu terang dan bersih, tetapi cara orang beratur jelas menunjukkan bahawa banyak nyawa sedang melangkah ke hadapan tanpa sebarang jaminan. Omid menggenggam tangan Mina erat sambil menyerahkan dokumen kepada pegawai satu persatu. Jantungnya berdegup kencang hingga hampir kedengaran di telinganya sendiri. Dia tahu, orang yang melarikan diri sering membawa ketakutan ke setiap pos pemeriksaan. Walaupun tiada siapa yang menjerit, tiada siapa yang mengugut, tiada siapa yang mencederakan, tetapi perbuatan terpaksa berdiri menunggu nasib ditentukan oleh pandangan mata, dan sekeping cop sudah cukup untuk membuat peluh sejuk membasahi belakang badannya. Apabila semuanya selesai, mereka melangkah masuk ke pintu pelepasan dengan berhati-hati, seolah-olah takut jika berjalan terlalu laju, harapan akan terlepas dari genggaman. Di dalam pesawat, Nafid dapat duduk di tepi tingkap. Dia merenung sayap pesawat lama sebelum berpaling kepada ibunya dengan suara yang bukan dipenuhi keterujaan seperti kanak-kanak lain yang melancong, tetapi dipenuhi harapan seseorang yang telah memikul malam-malam yang terlalu panjang untuk usianya. Dekat Malaysia, malam sunyi tak, Ibu? Soalan itu membuatkan Mina terdiam seketika. Ia soalan yang sangat mudah, tetapi bagi seorang ibu, ia menghiris lebih dalam daripada mana-mana pisau. Seorang anak tidak sepatutnya membesar dengan mengukur keselamatan melalui bunyi malam. Dia berpaling kepada anaknya, tersenyum sehabis daya, dan menjawab, "Ibu rasa sunyi, sayang. Sekurang-kurangnya cukup sunyi untuk kita tidur." Nafid mengangguk perlahan, sebelum menggumam seolah-olah bercakap dengan dirinya sendiri. "Kalau macam tu, malam ni saya boleh tidur betul-betul agaknya." Mina menunduk dan mencium dahi anaknya perlahan. Pada saat itu, rasa pedih menusuk dadanya. Dia baru sedar, anak lelakinya tidak meminta mainan, tidak meminta gula-gula, tidak bertanya tentang taman tema atau apa-apa yang menyeronokkan. Dia hanya meminta untuk dapat tidur tanpa terjaga oleh bunyi letupan. Apabila pesawat berlepas melepasi lapisan awan, cahaya lampu bandar di bawah perlahan-lahan menjauh, sehingga hanya tinggal titik-titik kecil dalam kegelapan. Omid memalingkan mukanya ke arah tingkap di sisinya. Dia tidak nampak apa-apa dengan jelas selain bayangan samar dirinya di cermin. Lelaki itu kelihatan jauh lebih tua hingga dia hampir tidak mengenalinya. Dia pernah fikir kehilangan akan datang dalam bentuk yang besar, seperti rumah, kedai buku, atau harta benda. Tetapi apabila tiba masanya, dia mendapati bahawa kehilangan yang paling menyakitkan adalah apabila perlahan-lahan melihat orang-orang dalam keluarganya dirompak rasa selamat sedikit demi sedikit dan dia tidak mampu berbuat apa-apa selain membawa mereka menaiki sebuah pesawat ke negara yang hanya diketahuinya nama. Yasmin menyandarkan kepalanya dan memandang sailing dalam diam. Bunyi enjin pesawat yang sekata berbeza dengan deruman perang yang tidak berirama dan sedia mencarik apa sahaja. Dia teringat soalan-soalan yang belum sempat ditanya. Jika mereka memulakan hidup baru di tempat lain, adakah dia akan menjadi orang yang sama? Berapa lamakah dia akan dapat mengingati bau rumah lamanya? Adakah akan tiba hari di mana kesunyian membuatkannya berasa bersalah kerana ramai lagi yang masih terperangkap di bawah bunyi bom? Tetapi akhirnya, dia tidak meluahkan apa-apa. Dia hanya mengeluarkan buku nota kecilnya, membuka halaman kosong, dan menulis sebaris ayat pendek. "Kami berada di antara langit dan kehidupan lama yang telah hancur." Tidak lama selepas itu, seorang pramugari Malaysia Airlines menghampiri barisan mereka. Dia berpakaian seragam yang kemas. Senyumannya tidak lebar, tidak cuba bertanya atau menunjukkan simpati yang berlebihan, tetapi ada kelembutan yang membuat orang yang melihatnya berasa selamat. Dia merendahkan badannya sedikit dan menghulurkan jus buah-buahan serta sekeping roti kecil kepada Nafid sebelum berkata dalam bahasa Inggeris yang perlahan dengan nada yang lembut, "Untuk adik kecil ni." Budak lelaki itu memandangnya dengan heran, seolah-olah tidak biasa dengan seseorang menghulurkan sesuatu yang baik tanpa sebarang permintaan atau syarat. Mina menyambutnya sambil mengucapkan terima kasih dengan suara yang perlahan. Pramugari itu tersenyum sekali lagi sebelum berlalu. Perbuatannya sangat ringkas. Hampir tiada apa yang perlu diingati bagi penumpang lain. Tetapi bagi keluarga kecil yang duduk di situ, ia seperti rekahan pertama pada dinding ketakutan yang dibina oleh perang di dalam hati mereka. Selama berbulan-bulan, mereka terbiasa dengan pandangan curiga, dengan arahan, dengan desakan untuk beredar. Tetapi kali ini,
Seorang yang tidak dikenali memberikan jus buah dan senyuman kepada seorang budak kecil secara semula jadi, seolah-olah dunia belum lupa caranya untuk berlembut dengan manusia. Navid perlahan-lahan menghirup jus itu dan berbisik kepada kakaknya. Senyuman dia macam cakap, tak ada apa yang menakutkan. Yasmin berpaling kepada adiknya, mengusap rambutnya perlahan tanpa menjawab. Jauh di sudut hatinya, dia merasakan perkara yang sama, cuma dia belum berani menamakan perasaan itu. Mungkin ia ketenangan, atau mungkin hanya percikan kecil harapan yang baru berani bersinar dari bawah abu. Pesawat terus menuju ke Kuala Lumpur, di tengah kegelapan di luar tingkap. 4 orang dalam keluarga kecil itu masih belum ada yang tidur nyenyak. Tetapi buat pertama kali dalam beberapa malam, mereka tidak memasang telinga untuk mendengar sama ada bunyi seterusnya berbahaya atau tidak. Mereka belum tahu kehidupan macam mana yang akan diberikan oleh Malaysia, belum tahu sejauh mana jalan di hadapan. Belum tahu berapa lama lagi mereka perlu berjuang dengan bahasa, wang, atau kenangan. Tetapi dalam jam-jam terapung di atas awan ini, mereka mula faham secara senyap bahawa harapan mungkin tidak selalunya bermula dengan melihat destinasi dengan jelas. Kadang-kadang ia bermula apabila kita masih berani menghulurkan hati yang retak kepada dunia untuk membuktikan bahawa di tempat yang baru, mungkin ada satu malam yang cukup sunyi untuk manusia bernafas, dan satu pagi yang tiba tanpa membawa bunyi letupan bersamanya. Apabila pesawat mula merendahkan altitude, bunyi roda dan kerangka besi di bawah bergegar perlahan, seolah-olah memberitahu semua penumpang bahawa daratan sudah semakin hampir. Omid perlahan-lahan membuka kelopak matanya yang berat, memandang keluar tingkap. Di sebalik awan nipis, dia melihat cahaya pagi Kuala Lumpur perlahan-lahan menyebar dalam warna keemasan yang lembut. Bukan cahaya yang menyambar seperti letupan, bukan api yang marak dari bangunan runtuh, tetapi cahaya pagi hari biasa. Pagi di mana penduduk sebuah bandar akan bangun untuk pergi kerja, ke sekolah, menjual makanan, menjalani kehidupan. Cahaya seperti itu mungkin tidak bermakna bagi mereka yang tidak pernah kehilangannya. Namun, bagi keluarga kecil yang duduk berhimpit di situ, ia hampir kelihatan seperti satu keajaiban. Navid melekapkan mukanya ke cermin tingkap dalam diam. Budak lelaki itu tidak mengeluarkan suara teruja seperti kanak-kanak yang pertama kali tiba di negara asing. Dia hanya memandang ke bawah dengan mata yang belum berani percaya sepenuhnya. Jalan-jalan raya yang kecil, sungai yang terbentang panjang, bangunan tinggi dan bumbung-bumbung rumah yang bertindih-tindih. Semuanya kelihatan jauh dan tenang dari jarak itu. Yasmin juga tidak berkata apa-apa. Dia hanya memerhatikan cahaya pagi yang perlahan-lahan menyinari sayap pesawat dan merasa amat hairan kerana kali ini, cahaya terang tidak membuatkan jantungnya mengecut. Selama berbulan-bulan, cahaya yang tiba-tiba seringkali bermakna bahaya. Tetapi pagi ini cahaya datang bersama kesunyian. Apabila roda pesawat mencecah landasan, hentakan perlahan dan gegaran pendek membuatkan Mina tersentak mengikut naluri. Dia menggenggam sebelah tangannya erat hingga kukunya terbenam ke dalam tapak tangan, sebelum perlahan-lahan melepaskannya apabila sedar ia hanyalah pendaratan biasa. Navid berpaling dan bertanya dengan suara perlahan, "Dah sampai ke?" Omid mengangguk. Dia mahu memberikan jawapan yang lebih meyakinkan, mahu berkata, "Ya, kita dah selamat." Tetapi hakikatnya, dia belum berani menyebut ayat itu dengan sepenuh hati. Dia hanya meletakkan tangannya di bahu anaknya perlahan dan berkata, "Kita dah sampai di Malaysia." Pintu pesawat terbuka. Hawa panas dan lembap dari iklim tropika menerpa masuk terlebih dahulu. Ia udara yang sangat berbeza dari tanah air mereka. Tidak kering, tidak menggores kulit, tiada bau debu terbakar dan asap bedil. Sebaliknya, ada sesuatu yang lembab dan lembut, seperti wap air bercampur bau kopi, bau minyak wangi yang samar, dan bau harum seperti bunga-bungaan. Mina terhenti bernafas seketika. Tubuhnya seolah-olah tidak tahu bagaimana untuk mentafsir suasana seperti ini. Ia bukan bau medan perang, bukan bau pelarian, tetapi bau pagi hari bekerja di sebuah negara di mana majoriti penduduknya masih punya masa untuk memikirkan perkara-perkara biasa. Mereka berjalan mengikut penumpang lain ke dalam bangunan terminal, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Segalanya terang, bersih, dan teratur dengan cara yang sukar dipercayai bagi mereka yang baru melalui malam yang huru-hara. Yasmin melihat barisan orang bergerak ke hadapan dengan teratur. Tiada suara herdikan, tiada tol. Hanya bunyi roda beg yang bergeser di lantai, bunyi pengumuman penerbangan, dan bunyi tapak kaki yang laju tetapi tidak ketakutan. Bagi orang biasa, ini hanyalah pemandangan biasa di sebuah lapangan terbang antarabangsa. Tetapi di dalam hatinya,
Ia seperti bukti pertama bahwa dunia ini masih punya tempat di mana kekalutan tidak semestinya datang bersama keganasan. Apabila tiba di barisan pemeriksaan imigresen, Omid merasakan jantungnya mula berdegup kencang semula. Tubuh seseorang yang telah melalui pos-pos pemeriksaan semasa perang akan sentiasa mengingati ketakutan dengan cepat. Walaupun tempat di hadapannya sunyi, otot-otot di dalam badannya masih tegang seolah-olah bersedia menerima arahan atau suara yang keras setiap masa. Dia menyerahkan dokumen kepada seorang pegawai wanita Melayu yang duduk di sebalik kaunter kaca. Wajahnya kelihatan biasa seperti orang yang sedang bekerja, tetapi pandangan matanya tidak dingin. Apabila dia mengangkat muka memandang kedua-dua anak yang berdiri di sisi Mina, tiada riak jengkel atau pandangan rendah. Hanya kesungguhan dan kesopanan yang membuatkan orang di hadapannya tahu bahwa dia masih dianggap sebagai manusia. Dia membuka paspor satu persatu, menyoal beberapa soalan ringkas dalam bahasa Inggris yang perlahan. Omid menjawab dengan nada yang sangat berhati-hati, takut akan setiap kesilapan walau sekecil manapun yang boleh mengubah nasib mereka. Tetapi pegawai itu tidak tergesa-gesa, tidak mengeluh, tidak menunjukkan rasa jengkel. Dia hanya memeriksa maklumat dengan teliti sebelum mengecop satu persatu halaman dengan kemas. Dan apabila dia memulangkan paspor, dia menyebut ayat pendek, "Selamat datang ke Malaysia." Kata-kata itu tidak panjang, tidak indah, tetapi Mina segera mengangkat muka memandang suaminya. Selama berbulan-bulan, perkataan yang paling sering didengari oleh keluarganya bukanlah selamat datang, tetapi arahan untuk berhenti, amaran untuk berhati-hati, ugutan untuk segera lari, atau jeritan yang tidak lagi punya sifat kemanusiaan. Namun di sini, di bawah lampu lapangan terbang dan di sebalik kaunter undang-undang sebuah negara, seorang yang tidak dikenali mengucapkan selamat datang kepada mereka dengan begitu biasa, seolah-olah ia adalah perkara yang sememangnya patut berlaku. Omid menyambut paspor dengan tangan yang hampir menggeletar. Dia tidak berkata apa-apa, kerana kadang-kadang, rasa terharu terlalu senyap untuk menjadi kata-kata. Setelah mengambil beg, mereka berjalan keluar ke balai ketibaan. Kawasan itu penuh dengan orang yang sedang bertemu, berpelukan, melambai tangan. Ada yang memegang papan nama, ada yang membawa bunga, ada yang hanya berdiri tersenyum, menanti orang yang disayangi. Pemandangan itu begitu ringkas, hampir tiada apa yang istimewa, tetapi bagi Mina, ia terasa pedih dengan cara yang aneh, kerana dia baru sedar. Kenormalan bagi sesetengah negara adalah menjemput orang di lapangan terbang dengan harapan, bukan menjemput mayat, bukan menanti berita dari barisan hadapan, dan bukan berdiri menunggu seseorang yang mungkin tidak akan pernah kembali. Pada ketika itu, seorang wanita Melayu pertengahan umur yang berpakaian biasa berjalan melintasi mereka sambil membawa beg plastik. Dia terhenti sejenak apabila melihat Navid dan Yasmin berdiri keletihan di sebelah beg besar. Pandangannya tertumpu pada kedua-dua anak itu seketika, sebelum dia menghulurkan tangan ke dalam begnya, mengeluarkan 2 botol air mineral dan sebungkus roti lembut. Dia menghulurkannya dan berkata dalam bahasa Inggris yang tidak begitu lancar, "Untuk anak-anak, ambil." Omid tergamam. Pada saat pertama, dia tidak faham apa yang dimahukan oleh wanita itu. Pengalaman beberapa bulan yang lalu telah mengajarnya untuk curiga pada setiap huluran tangan. Tetapi raut wajah wanita itu hanya memaparkan belas kasihan, seperti orang yang melihat anak-anak letih dan mahu membantu. Tiada soalan, tiada siasatan dari mana mereka datang, tiada rasa ingin tahu yang membuat penerima berasa rendah diri. Mina segera menyambutnya sambil menggumamkan terima kasih. Navid menghulurkan tangannya perlahan untuk mengambil botol air itu. Mata bundarnya merenung wajah wanita itu seolah-olah sedang melihat perkara paling aneh di dunia. Wanita Melayu itu tersenyum kepada budak lelaki itu sebelum berlalu bersama keluarganya, seolah-olah apa yang dilakukannya bukanlah perkara besar. Tetapi bagi 4 orang dalam keluarga kecil yang berdiri di situ, ia cukup besar untuk menggoncang sesuatu di dalam hati mereka. Navid memulas penutup botol air dengan kekok dan berbisik kepada ibunya, "Dia tak kenal kita pun. Kenapa dia bagi?" Mina menunduk memandang anak lelakinya. Air mata panas mula bergenang di tubir matanya. "Mungkin sebab dia nampak kita penat," jawabnya. Dan jawaban itu sendiri membuatkan hatinya bergetar, kerana ia adalah kebenaran yang terlalu ringkas. Begitu ringkas sehingga orang yang berada di tengah-tengah kekejaman sering terlupa bahawa manusia masih boleh berbuat baik antara satu sama lain hanya kerana melihat orang lain letih. Apabila mereka keluar dari lapangan terbang, pagi Kuala Lumpur mula menampakkan dirinya dengan lebih jelas. Udara terasa hangat tetapi tidak menyesakkan. Teksi-teksi berwarna-warni tersusun rapi.
Pemandu memanggil pelanggan dengan lagak yang sibuk tetapi tidak mengancam. Bunyi roda beg, bunyi pintu kereta dibuka dan ditutup, bunyi orang berbual, dan bunyi pengumuman dari pembesar suara yang sayup-sayup bergabung menjadi kesibukan sebuah bandar yang telah bangun sepenuhnya. Omid menahan sebuah teksi lalu menghulurkan sekeping kertas yang tercatat nama sebuah rumah tumpangan di tengah-tengah bandar kepada pemandunya. Pemandu itu seorang lelaki Melayu pertengahan umur, kulitnya gelap dibakar mentari, wajahnya kelihatan letih seperti orang yang bekerja dari awal pagi. Tetapi apabila melihat kedua-dua anak itu, dia tersenyum dan berkata dalam bahasa Inggris yang bercampur lohat Melayu keluarga, "Ya, oh, tak apa, jangan risau." Perkataan tak apa dan jangan risau itu, walaupun ringkas, terasa seperti menyentuh titik paling rapuh di hati Mina. Selama berbulan-bulan, hidupnya tidak pernah tak apa, segalanya serius, segalanya boleh hancur, segalanya perlu diawasi sepanjang masa. Tetapi pemandu teksi ini mengucapkan kata-kata yang seakan-akan memujuk secara semula jadi, tanpa mengetahui apa yang telah dilalui oleh keluarga di tempat duduk belakang. Teksi itu perlahan-lahan bergerak keluar dari lapangan terbang, memasuki lebuh raya Kuala Lumpur. Ibu kota itu perlahan-lahan terbentang di hadapan mata mereka. Papan-papan tanda dengan tulisan Rumi berbaris di sepanjang bangunan tinggi. Jejambat melintasi jalan raya berlapis-lapis. Motosikal menyelit di antara lorong-lorong. Yasmin melihat menara masjid yang tenang di kejauhan, walaupun dikelilingi lalu lintas dan orang ramai. Navid berpaling memandang kedai-kedai serbaneka, gerai-gerai sarapan, kanak-kanak berseragam sekolah, penjual buah-buahan, dan penunggang motosikal penghantar barang dalam jaket berwarna-warni, lalu bertanya dengan suara yang hampir berbisik, "Kenapa semua orang macam tak takut apa-apa?" Omid terdiam sejenak sebelum menjawab, sebab mereka sedang menjalani kehidupan yang normal. Dia tidak menyambung kata bahawa kenormalan itu sendiri adalah hadiah paling mahal bagi mereka yang baru lari dari maut. Tetapi semua orang di dalam teksi itu faham ayat itu dalam diam. Yasmin memandang sekumpulan pelajar sekolah yang sedang ketawa di perhentian bas dan merasakan tekaknya tiba-tiba perit. Mungkin manusia tidak menangis kerana perkara-perkara besar sahaja. Kadang-kadang, kita mungkin menangis hanya kerana melihat dunia masih berputar seperti biasa dan kenormalan itu sudah terlalu lama bukan milik kita. Kereta terus bergerak masuk ke dalam bandar di tengah-tengah cahaya pagi yang semakin hangat. Dan bagi sebuah keluarga yang baru meninggalkan bangkai kehidupan di belakang, Kuala Lumpur pada pagi itu tidak kelihatan seperti bandar ajaib, tidak kelihatan sempurna, dan tidak berjanji akan menghapuskan semua kesakitan. Tetapi hanya dengan bandar ini masih dipenuhi orang yang bergegas ke tempat kerja, restoran yang mula dibuka, pemandu teksi yang berkata tak apa, dan orang tidak dikenali yang berkongsi air dengan kanak-kanak. Ia sudah cukup untuk membuat mereka mula tertanya-tanya dengan gementar. Mungkin di dunia ini masih ada tempat di mana keselamatan bukanlah satu kemewahan, tetapi sebahagian daripada kehidupan seharian. Dan pemikiran itu sahaja sudah cukup berat untuk membuatkan hati yang retak mula berkurang sakitnya buat pertama kali sejak mereka memulakan perjalanan. Teksi itu perlahan-lahan membelok keluar dari jalan besar, memasuki lorong yang semakin sempit. Bangunan-bangunan tinggi berkaca di tengah Kuala Lumpur semakin menjauh, memberi laluan kepada rumah-rumah kedai lama, kedai runcit kecil, wayar-wayar elektrik yang berselirat di atas kepala, dan kehidupan seharian yang kelihatan tidak cuba untuk menjadi indah, tetapi punya nafas kebenaran yang lebih nyata. Omid memandang keluar tingkap, melihat seorang penjual sedang menyusun buah-buahan, melihat penunggang motosikal ojek sedang menunggu pelanggan dengan sabar, melihat seekor anjing terbiar tidur terbaring di hadapan sebuah salon kecantikan yang baru dibuka. Segalanya kelihatan begitu biasa, dan semakin biasa ia kelihatan, semakin pedih hatinya, kerana dia baru faham bahawa kenormalan adalah sesuatu yang sering diabaikan oleh manusia sehinggalah ia dirampas tanpa belas kasihan. Pemandu teksi berhenti di hadapan sebuah rumah tumpangan kecil di sebatang lorong. Ia sebuah bangunan 3 tingkat yang sempit dicat dengan warna krim yang sudah sedikit pudar. Papan nama yang usang dengan tulisan Rumi dan Inggris tergantung di atas pintu masuk. Di hadapan bangunan, terdapat 2 pasu pokok bunga melur, menyebarkan bau harum yang lembut, bercampur dengan bau cecair pencuci lantai dan udara lembab Kuala Lumpur di waktu pagi. Tiada apa-apa dalam pemandangan itu yang mewah atau istimewa, tetapi Mina berdiri memandang bangunan itu lama, seolah-olah sedang memandang sebuah istana, kerana sekurang-kurangnya, ia adalah tempat di mana malam ini mereka akan mempunyai pintu untuk ditutup, dinding di sekeliling, dan tiada siapa yang boleh mengatakan bom akan jatuh pada bila-bila masa.
Pemilik rumah tumpangan itu adalah seorang wanita Melayu berusia dalam lingkungan 50-an yang mesra dipanggil Makcik. Badannya kecil, rambutnya disanggul longgar, memakai blaus dan apron. Dia mengangkat muka dari buku kira-kiranya di sebalik kaunter kayu sebaik sahaja melihat keluarga itu masuk. Wajahnya tidak menunjukkan rasa ingin tahu yang berlebihan, tidak merenung dengan curiga. Hanya sikap seorang peniaga yang peka dan mudah kasihan pada kanak-kanak. Bahasa Inggrisnya terhad, tetapi apabila melihat Navid berdiri keletihan di sisi ibunya, dia tersenyum dengan begitu lembut, sehingga Yasmin serta-merta merasakan senyuman seperti itu, tidak memerlukan bahasa untuk difahami. Omid menyerahkan kertas tempahan. Makcik itu mengambilnya, mengangguk perlahan, lalu mencapai kunci dari cangkuk di belakang kaunter. Dalam pada itu, dia menghulurkan tangan membuka sebuah balang kaca, mengambil 2 biji gula-gula, dan menghulurkannya kepada Navid dan Yasmin seorang demi seorang. Untuk kamu, katanya sambil tersenyum lebih lebar. Kedua-dua anak itu teragak-agak. Navid memandang ibunya mengikut naluri, seolah-olah masih tidak pasti sama ada sesuatu yang diterima secara percuma itu benar-benar selamat. Mina mengangguk perlahan. Budak lelaki itu barulah menghulurkan tangannya. Dia memandang gula-gula di tangannya, seolah-olah ia barang yang terlalu berharga untuk dimakan segera. Yasmin pula menunduk sedikit dan berkata, "Terima kasih," dengan suara yang sangat perlahan, tetapi Makcik itu ketawa kecil seolah-olah mendengarnya dengan jelas. Dia tidak bertanya dari mana mereka datang, tidak bertanya mengapa mereka kelihatan letih lesu. Dia hanya membawa mereka menaiki tangga yang sempit ke bilik di tingkat atas, seolah-olah ini adalah tugas biasanya setiap hari. Bilik itu lebih kecil daripada yang dibayangkan oleh Omid. 2 katil bujang diletakkan rapat ke dinding. Sebuah meja kayu kecil di tepi tingkap. Sebuah peti sejuk mini di sudut bilik. Langsir berwarna krim beralun perlahan ditiup angin dari pendingin hawa lama. Tingkap kecil itu menghadap ke bumbung-bumbung zinc, wayar-wayar berselirat, dan langit Kuala Lumpur yang pucat dan semakin terang. Tiada apa di dalam bilik itu yang menunjukkan kehangatan seperti di rumah. Tetapi apabila Makcik itu meletakkan kunci di atas meja, berkata ringkas, "Nanti rehat, ya," dan perlahan-lahan menutup pintu. Bunyi klik selak pintu itu membuatkan seisi bilik terdiam. Tiada siapa yang bersuara pada mulanya. Omid meletakkan beg di atas lantai perlahan-lahan. Mina duduk di birai katil tanpa menanggalkan kasut. Yasmin berjalan menyentuh langsir. Navid berdiri di tengah bilik, memandang sekeliling dengan riak wajah keliru dan waspada, seolah-olah tubuh kecilnya masih tidak pasti sama ada kesunyian ini benar atau hanya satu perangkap. Semua orang berdiri kaku selama beberapa saat, sebelum mereka perlahan-lahan mula mendengar bunyi di sekeliling mereka. Bunyi pendingin hawa lama yang berdengung, bunyi motosikal yang sayup-sayup dari dalam lorong, suara penjual yang memanggil pelanggan dari jalan besar, bunyi burung-burung kecil berkicau di atas wayar, dan tiada apa-apa lagi. Tiada siren, tiada gegaran, tiada deruman yang memaksa mereka menunduk ke lantai. Mina perlahan-lahan mengangkat tangan menutup mulutnya. Air mata mengalir keluar tanpa disedarinya. Dia tidak menangis teresa-esak, hanya bahunya terhinjut-hinjut perlahan seperti orang yang akhirnya melepaskan segala kekuatan yang ditahannya. Omid berjalan dan duduk di sebelahnya. Pada saat itu, lelaki yang telah memimpin semua orang sepanjang perjalanan itu, seolah-olah turut kehabisan tenaga untuk berdiri. Dia menundukkan wajahnya, menekuk muka dengan tapak tangannya. Air mata panas mengalir melalui celah-celah jarinya dalam diam. Yasmin berpaling memandang ibu dan ayahnya. Sesuatu terasa menyucuk di dadanya. Dia tidak pernah melihat ayahnya menangis seperti ini. Navid pula memandang kedua-dua orang dewasa itu dengan hairan. Dia berbisik, "Kenapa ibu menangis?" Mina coba tersenyum di sebalik air matanya. Dia mendepakkan tangannya, menjemput Navid. Budak lelaki itu memanjat katil dan terus merebahkan dirinya di dada ibunya. Omid menghulurkan tangan dan mengusap kepala anak perempuannya. Yasmin berjalan dan duduk berdekatan. Dan mereka berempat duduk berhimpit di atas katil sempit di dalam sebuah bilik sewa murah di tengah-tengah Kuala Lumpur, seperti orang yang baru melintasi lautan api dan baru menyadari bahwa di dunia ini masih ada satu sudut kecil di mana pintu boleh ditutup, dinding benar-benar wujud, dan cukup sunyi untuk mendengar degupan jantung sendiri sekali lagi. Setelah berehat seketika, rasa lapar mula terasa. Ia bukan sekadar lapar perut tetapi lapar sebuah jasad yang baru menyadari bahwa kini ia mungkin tidak perlu lagi tergesa-gesa lari sambil makan. Apabila cahaya matahari mula redup, Omid mengajak semua orang turun mencari makanan. Mina teragak-agak seketika, tetapi apabila melihat mata anak-anaknya yang mula menunjukkan sedikit sinar kehidupan, dia mengangguk.
Mereka melangkah keluar dari rumah tumpangan ke dalam lorong kecil yang mula sibuk dengan kehidupan senja Kuala Lumpur. Lampu-lampu dari gerai dan kedai mula menyala. Bau bawang putih, kuah sup yang mendidih, minyak panas, dan rempah ratus menusuk hidung. Gerai-gerai makanan berbaris di tepi jalan. Ada yang menjual nasi ayam, ada yang menjual bubur, ada yang menjual nasi goreng dan sate yang berasap. Orang ramai lalu lalang dengan langkah yang cepat tetapi santai. Beberapa orang pelajar sekolah masih menggalas beg. Suri rumah membawa beg barangan dapur. Pekerja pejabat yang sudah melonggarkan tali leher duduk makan di tepi jalan. Bunyi sudu berlaga dengan mangkuk, suara penjual memanggil pelanggan, gelak tawa remaja yang baru pulang dari sekolah. Semuanya begitu biasa. Tetapi kebiasaan itu membuatkan kerongkong Omid terasa perit. Kerana ia adalah bunyi sebuah bandar yang masih hidup, bukan bandar yang sedang cuba untuk terus hidup. Mereka berhenti di sebuah gerai nasi ayam kecil di bawah teduhan zinc. Pemiliknya seorang wanita Melayu pertengahan umur yang memakai apron bercorak bunga. Sebelah tangannya sedang memotong ayam, sebelah lagi menerima wang dengan cekap. Dia mengangkat muka melihat 4 orang pelanggan asing yang berdiri kebingungan di hadapan gerainya. Dia terhenti sejenak, lalu tersenyum dan menunjuk ke arah gambar menu yang ditampal di dinding. Yasmin yang boleh membaca sedikit bahasa Inggris membantu ibu bapanya memilih makanan. Mereka memesan nasi ayam untuk Omid dan Mina, bubur panas untuk Yasmin, dan nasi dengan telur dadar untuk Navid, kerana budak lelaki itu memandang hidangan itu dengan mata yang bersinar. Apabila makanan dihidangkan, bau nasi panas, sup jernih, dan telur dadar yang garing membuatkan seluruh keluarga itu senyap sekali lagi. Kali ini bukan kerana takut, tetapi kerana tiada siapa yang biasa dengan perasaan dapat duduk makan tanpa perlu mendengar bunyi bahaya di sekeliling. Navid menyuap nasi ke dalam mulutnya dan matanya terbeliak. Sedap, katanya perlahan. Pemilik gerai yang mendengarnya ketawa kecil. Dia memandang budak lelaki itu seketika, sebelum berpaling ke dapurnya, memecahkan sebiji lagi telur ke dalam kuali, dan dengan pantas meletakkannya di atas pinggan Navid sambil berkata dalam campuran bahasa Melayu dan Inggris. Untuk dia, percuma. Omid cepat-cepat menggelengkan kepala, cuba menghulurkan wang tambahan, tetapi wanita itu hanya melambaikan tangannya dan kembali menyambung kerjanya seolah-olah tiada apa yang perlu diperkatakan lagi. Navid memandang telur tambahan itu dengan terkejut, seperti seorang kanak-kanak yang belum faham mengapa dunia boleh menghulurkan kebaikan dengan begitu mudah. Mina menundukkan mukanya, pura-pura mengacau bubur di dalam mangkuknya. Takut sesiapa melihat air mata yang hampir mengalir. Dia baru teringat. Dia hampir lupa bagaimana rasanya duduk mengunyah makanan panas perlahan-lahan tanpa perlu bersedia untuk lari setiap saat. Malam itu, selepas kembali ke bilik, Navid orang pertama yang tertidur. Budak lelaki itu menanggalkan kasutnya dengan tergesa-gesa dan merebahkan badannya di atas katil, seolah-olah akhirnya tubuhnya percaya bahwa ia tidak perlu lagi berjaga-jaga. Dia tidur dengan nyenyak, tangan dan kakinya terbentang luas, satu pemandangan yang sudah lama tidak dilihat oleh Mina. Selama berbulan-bulan, anaknya sering tidur dalam keadaan meringkuk, otot-ototnya tegang dan mudah terjaga, seolah-olah dalam mimpi pun dia masih bersedia untuk lari. Tetapi malam ini, dadanya yang kecil berombak dengan sekata, tenang dan tanpa bayang-bayang ketakutan. Mina duduk di birai katil, merenung anak lelakinya dengan pandangan yang letih, tetapi dipenuhi sesuatu yang menyerupai kelegaan. Omid berdiri bersandar di tingkap, memandang lampu-lampu di lorong kecil yang masih belum padam. Yasmin mengeluarkan buku nota yang sama, membuka halaman kosong, dan menulis sebaris ayat. Malam ini kami mendengar bunyi-bunyi biasa sehingga hati hampir tidak tertanggung. Dia berhenti seketika, sebelum menyambung, dan mungkin, belas kasihan orang yang tidak dikenali adalah perkara pertama yang membuatkan orang yang hancur berani memejamkan mata sekali lagi. Di dalam bilik sewa biasa di tengah-tengah bandar yang tidak cukup mereka kenali untuk dipanggil rumah, keluarga kecil 4 orang itu masih belum dapat melihat masa depan dengan jelas. Mereka belum tahu berapa hari lagi mereka boleh tinggal, sama ada wang mereka akan mencukupi, atau apa kesukaran yang akan dibawa oleh hari esok. Tetapi malam pertama di Kuala Lumpur telah memberikan sesuatu yang lebih besar daripada janji. Ia memberikan bukti-bukti kecil bahwa mungkin manusia tidak mula pulih kerana keajaiban yang besar. Kadang-kadang, kita mungkin mula pulih hanya kerana ada sebuah bilik kecil yang sunyi, sepinggan nasi yang boleh dimakan tanpa rasa takut, dan seorang anak yang sekurang-kurangnya malam ini, perang belum sampai ke sini. Pagi keesokan harinya, Kuala Lumpur bangun lebih awal daripada mereka sekali lagi. Bunyi penyapu lidi menggaru simen kedengaran dari hadapan bangunan.
Bunyi air mendidih dari gerai bubur di simpang lorong sayup-sayup kedengaran. Bunyi motosikal pertama mula lalu lalang. Tetapi tiada satu pun bunyi yang memaksa sesiapa di dalam bilik itu untuk tersentak dan menyorok di bawah katil. Navid orang pertama yang membuka mata. Budak lelaki itu menggosok matanya dan duduk perlahan-lahan, memandang sekeliling bilik dengan bingung seketika, seolah-olah tubuhnya masih belum dapat menyesuaikan diri dengan hakikat bahawa semalam berlalu tanpa sebarang kejadian buruk. Dia berpaling dan melihat cahaya matahari pagi yang lembut menyelinap masuk melalui langsir, sebelum bertanya kepada ibunya dengan suara yang sedikit bergetar, "Semalam betul-betul tak ada bunyi bom, kan ibu?" Mina yang baru sahaja terjaga, tersenyum kepada anaknya dengan mata yang sedikit merah kerana keletihan. "Tak ada, sayang," jawabnya. Dan jawapan itu tidak lagi kedengaran seperti pujukan, tetapi satu kebenaran yang boleh dirasai. Navid terdiam seketika sebelum tersenyum nipis, seolah-olah baru membenarkan dirinya untuk percaya. Dia kemudiannya berbaring semula, seperti seorang kanak-kanak yang tidak perlu lagi sentiasa memasang telinga pada dunia. Pemandangan itu membuatkan Mina berpaling ke arah tingkap, takut air matanya akan mengalir lagi. Dia baru sadar, ketenangan bukan hanya tiba di luar, tetapi ia mula meresap ke dalam otot-otot anaknya yang tegang. Tetapi bagi Omid, pagi itu, walaupun dipenuhi cahaya yang lembut, turut membawa satu lagi realiti yang menunggunya di meja kayu kecil di tepi tingkap. Dia telah bangun sejak subuh lagi. Kini, dia sedang membentangkan semua dokumen di hadapannya, pasport, wang tunai yang tinggal di dalam sampul nipis, nombor telepon yang diberikan oleh seorang rakan lama, nama sebuah pejabat yang mungkin boleh memberi nasihat tentang urusan penempatan. Segalanya kelihatan teratur pagi ini, tetapi keteraturan itu hanya membuatkan kebenaran menjadi lebih jelas. Dia mengeluarkan wang kertas ringgit Malaysia dan mengiranya satu persatu, mencatat angka di belakang sekeping risalah lama. Kos penginapan, kos makanan, kos pengangkutan, kos telefon, kos-kos kecil yang belum diketahui. Setiap angka itu menggores harapannya sedikit demi sedikit. Dia pernah fikir, apabila dia berjaya membawa keluarganya ke negara yang tiada bunyi bom, sekurang-kurangnya dia akan dapat bernafas lega. Tetapi kini, dia mendapati bahawa keselamatan juga ada harganya, dan kadang-kadang harga itu terlalu tinggi untuk dibayar oleh orang yang baru lari dari maut. Omid memandang baki wang yang tinggal dan merasakan dirinya seperti sedang berdiri di atas sebatang titik kayu nipis di atas gaung yang dalam. Dia telah berjaya membawa keluarganya menyeberang dari sebelah tebing peperangan, tetapi Titi di sebelah sini tidak cukup kukuh untuk menjamin mereka akan sampai ke kehidupan baru tanpa jatuh di tengah jalan. Yasmin bangun tidak lama kemudian. Dia melihat ayahnya duduk menunduk dengan kertas dan pen, dan serta-merta tahu ada sesuatu yang sedang menekan di dalam bilik itu, walaupun tiada siapa yang menyuarakannya. Kanak-kanak yang membesar di tengah-tengah perang seringkali mempunyai deria yang lebih tajam terhadap kesunyian. Mereka tahu membezakan antara kesunyian yang tenang dengan kesunyian yang penuh kebimbangan. Yasmin berjalan dan duduk di hujung katil dalam diam, tidak mengganggu ayahnya, tidak bertanya apa-apa. Dia hanya memandang belakang badan ayahnya yang dahulunya kelihatan gagah dan merasa seolah-olah ia sedang memikul seluruh dunia seorang diri. Mina akhirnya datang dan duduk di sebelah Omid. Dia tidak perlu melihat angka di atas kertas untuk meneka dari riak wajah suaminya. "Berapa lama lagi kita boleh bertahan?" Soalnya perlahan, seolah-olah tidak mau soalan itu sampai ke telinga anak-anak. Omid terdiam seketika sebelum menjawab dengan jujur, seperti orang yang sudah tiada tenaga untuk berlapik. Kalau berjimat cermat, mungkin beberapa minggu saja. Jawapan itu tidak lantang, tetapi cukup berat untuk mengubah suasana di dalam bilik itu serta-merta. Mina menunduk, tangannya meramas hujung bajunya. Dia bukan sahaja takutkan kemiskinan, dia takutkan apa yang akan dibawa oleh ketiadaan wang, kehilangan pilihan, terpaksa berpindah lagi, terpaksa berhadapan dengan sistem yang tidak diketahuinya, atau yang paling teruk, tiada tempat untuk dituju walaupun di negara yang selamat. Walaupun kedua-dua orang dewasa itu cuba bercakap perlahan, perkataan beberapa minggu itu seolah-olah berjaya menembusi dinding perlindungan yang nipis dan sampai ke telinga Yasmin. Gadis itu mengetap bibirnya dan bertanya, "Kita kena balik ke?" Serta-merta, seisi bilik seakan-akan membeku. Omid mengangkat mukanya dengan pantas. "Tidak," jawabnya tanpa memberi ruang untuk sebarang fikiran lain. Perkataan pendek itu terlalu tegas untuk menjadi sekadar jawaban. Ia hampir seperti satu sumpah. Dia tidak tahu semua caranya. Dia tidak tahu apa lagi yang perlu dihadapinya. Tetapi sesuatu di dalam dirinya tidak akan membenarkan kemungkinan itu wujud di dalam bilik ini.
Nafid yang mendengar dalam diam, memandang wajah ayah dan kakaknya silih berganti. Budak lelaki itu mungkin tidak faham butiran tentang wang atau dokumen, tetapi dia dapat merasakan ketegangan dari nada suara orang di dalam rumah. Dia tidak bertanya apa-apa lagi, hanya merapatkan dirinya kepada ibunya dan menyandarkan kepalanya di lutut wanita itu, seperti seorang anak yang tahu secara naluri bahwa apabila orang dewasa mula takut, satu-satunya perkara yang boleh dilakukannya adalah berada sedekat mungkin. Omid menarik nafas dalam-dalam, cuba memaksa dirinya kembali ke mod seseorang yang perlu bertindak, bukan membiarkan ketakutan memakannya. Dia mengambil sekeping lagi kertas kecil. Di atasnya tertera nombor telepon seorang lelaki Iran bernama Farid, yang pernah diberitahu oleh rakan kepada rakannya bahwa dia sudah menetap di Kuala Lumpur selama beberapa tahun. Sekurang-kurangnya kita ada nomor nih, katanya kepada Mina, seolah-olah sedang mengingatkan dirinya sendiri. Mungkin dia boleh bagi nasihat di mana kita patut mula. Mina mengangguk sedikit. Ini bukan harapan seperti dalam cerita dongeng di mana seseorang akan menghulurkan kunci emas. Tetapi dalam dunia orang yang terasing, mempunyai nama seseorang, mempunyai satu nomor telepon, mungkin sudah cukup untuk menjadi jambatan ke hari esok. Omid menekan nombor itu. Talian berdering lama sehingga dia hampir fikir tiada siapa yang akan menjawab. Tetapi akhirnya, panggilan itu diangkat dengan suara seorang lelaki pertengahan umur yang kedengaran berhati-hati pada mulanya. Apabila Omid memperkenalkan diri dalam bahasa Farsi dan menjelaskan secara ringkas bahwa mereka baru tiba di Kuala Lumpur bersama istri dan 2 orang anak, nada suara di hujung talian terus berubah. Bukan kehangatan yang meluap-luap, tetapi ketegasan seseorang yang pernah melalui sesuatu yang serupa. Baguslah kamu dah sampai, kata Farid perlahan. Di sini bukan syurga, tapi kalau kamu berhati-hati dan perlahan-lahan bertapak, kamu boleh bernafas. Ayat itu sangat ringkas. Hampir tidak boleh dianggap sebagai pujukan, tetapi ia adalah kebenaran yang lebih diperlukan oleh Omid. Penderitaan orang yang lari dari perang tidak memerlukan impian yang tidak realistik, mereka memerlukan kebenaran yang praktikal. Farid memberitahu nama-nama kawasan yang patut dielakkan, kedai-kedai yang mengambil kesempatan ke atas orang asing, cara membeli kad SIM dengan harga yang murah, menasihatkan agar menggunakan kereta api atau bas tertentu untuk menjimatkan kos, dan yang paling penting, dia memberikan nama 2-3 tempat yang boleh memberi khidmat nasihat tentang dokumen dan urusan penempatan. Jangan mudah percaya orang hanya kerana dia pandai senyum, sambungnya dengan nada serius. Orang Malaysia kebanyakannya baik hati, tapi di setiap bandar ada orang yang cari makan atas kelemahan orang lain. Omid mendengar dengan teliti, mencatat setiap perkataan di atas kertas dengan tulisan tangan yang semakin kemas. Mina duduk di sebelahnya, memasang telinga. Walaupun tidak mendengar setiap perkataan, tetapi hanya dengan mendengar bahasa ibunda dari hujung talian dengan nada yang tidak mengancam, pandangan matanya menjadi lebih lembut. Bagi orang yang berada di tengah-tengah bahasa dan sistem yang asing sejak langkah pertama, mendengar suara seseorang yang memahami latar belakang yang sama adalah satu kelegaan yang sukar dijelaskan. Setelah meletakkan telefon, Omid terdiam seketika sebelum berpaling kepada istri dan anak-anaknya. Kita belum selamat sepenuhnya, katanya dengan jujur, tapi sekarang sekurang-kurangnya kita bukan di tempat yang perlu kita lari setiap menit. Kita ada masa untuk berfikir, ada masa untuk memilih apa yang perlu dibuat seterusnya. Kata-kata itu mungkin tidak indah, tetapi ia membuatkan suasana di dalam bilik menjadi tenang dengan cara yang baru. Bukan ketegangan seperti sebelumnya, tetapi kesunyian orang yang mula nampak garisan nipis hari esok walaupun ia masih goyah dan rapuh. Yasmin perlahan-lahan mengambil buku notanya sekali lagi. Dia membelek ke halaman kosong yang baru. Dia teringat kata-kata ayahnya, talian telepon yang pendek itu, yang seolah-olah menyambungkan keluarganya dengan dunia luar sekali lagi, dan kebenaran yang baru terbentuk di dalam hatinya. Mungkin harapan bukanlah sebuah pintu besar yang terbuka dengan megah, tetapi mungkin hanya sebuah celah sempit di dinding tebal yang membenarkan udara masuk, cukup untuk orang yang hampir lemas dapat terus bernafas. Dia mencatat ayat itu perlahan-lahan, lalu menutup buku notanya. Di luar tingkap, Kuala Lumpur meneruskan kehidupannya seperti tiada apa-apa yang besar berlaku. Motosikal masih lalu lalang, penjual bubur masih mencedok kuah, orang ramai masih bergegas ke tempat kerja. Dunia luar tidak berhenti untuk memeluk kesakitan keluarga ini. Dan mungkin, itulah perkara yang paling berharga. Kerana berada di sebuah bandar di mana kehidupan masih berjalan seperti biasa membuatkan mereka mula faham sedikit demi sedikit bahawa penyelamatan bukan bermakna segalanya akan menjadi mudah serta-merta. Ia bermakna akhirnya,
Seorang manusia berpeluang untuk kembali menggunakan ketakutan secara membina, bukan takut akan mati malam ini, tetapi takut tidak cukup pandai untuk memulakan hidup baru. Dan ketakutan seperti itu, walaupun berat, masih lebih indah daripada ketakutan yang telah memburu mereka dari medan perang. Petang itu, cahaya matahari mula redup, tetapi bahang panas masih terasa pada dinding-dinding bangunan dan simen di lorong sempit. Omid membawa keluarganya keluar dari rumah tumpangan mengikut masa yang telah dijanjikan dengan Farid. Dia berkata akan bertemu mereka di sebuah kedai teh di kawasan Bukit Bintang, tidak jauh dari laluan kereta api dan jalan raya yang dipenuhi pelbagai bangsa. Semasa di dalam perjalanan, Mina duduk lebih senyap daripada biasa. Dia tidak lagi takutkan bandar ini seperti semalam, tetapi kesunyiannya kelihatan seperti seseorang yang sedang menatang serpihan di dalam diri agar tidak jatuh pecah di hadapan anak-anak. Yasmin memandang keluar tingkap, melihat Kuala Lumpur di waktu petang yang sibuk dengan caranya tersendiri. Pekerja pejabat berjalan sambil menunduk melihat telepon. Penjual buah-buahan menyiram air pada tembikai agar tidak kering. Penunggang ojek berbaju seragam hijau dan oranye berkumpul di bawah pokok. Seorang wanita bertudung labuh berjalan tenang di kaki lima, walaupun di sekelilingnya penuh dengan bunyi hon, enjin, dan suara penjual. Bandar ini masih sesak, kelam kabut, dan panas. Tetapi tiada satu pun yang membuatkannya merasa seolah-olah ia akan meletup. Dia mula faham, keselamatan tidak semestinya datang dalam bentuk kesunyian mutlak. Kadang-kadang, ia mungkin bising, tetapi tiada satu pun bunyi yang memaksa kita untuk lari. Kedai teh yang dijanjikan oleh Farid tersorok di sebuah lorong kecil, di belakang bangunan kedai 2 tingkat. Di hadapannya terdapat papan tanda dengan tulisan Inggris dan Arab yang pudar. Apabila pintu ditolak, bau teh pekat dan rempah ratus manis serta pahit terus menerpa. Ada bau buah pelaga, kulit kayu manis, madu, dan kuih muih yang ditabur bijan. Musik Timur Tengah yang perlahan kedengaran dari pembesar suara di sudut bilik. Tidak cukup kuat untuk mengganggu, tetapi cukup jelas untuk membuatkan Mina terhenti seketika. Matanya bergetar seperti orang yang tiba-tiba mendengar suara dari kehidupan lamanya di tengah-tengah bandar asing. Farid bangun dari mejanya sebaik sahaja melihat mereka. Dia seorang lelaki berusia dalam lingkungan 40 pason, rambutnya mula dihiasi uban. Wajahnya mempunyai garis-garis penuaan seseorang yang telah melalui kehidupan yang sukar, tetapi pandangan matanya begitu teguh. Dia berjalan mendekati Omid, menggenggam tangannya erat, dan menariknya ke dalam pelukan seperti yang biasa dilakukan oleh lelaki dari tanah air yang sama, tanpa perlu banyak penjelasan. Syukur pada Tuhan kamu selamat sampai, katanya dalam bahasa Farsi. Itu sudah cukup untuk hari ini. Hanya dengan ayat itu, Mina terpaksa berpaling sedikit, kerana air matanya hampir tumpah sekali lagi. Bukan hanya kerana sedih, tetapi kerana dapat mendengar bahasa ibunda dari mulut orang asing yang tidak perlu diterjemah, tidak perlu berhati-hati dengan perkataan, tidak perlu memaksa diri menyusun ketakutan dalam bahasa lain. Ia membuatkan keletihan yang terkumpul di dalam badannya seolah-olah terlerai sedikit demi sedikit. Yasmin dan Nafid duduk dalam diam sementara Farid memesan teh hitam panas, kuih muih, dan buah-buahan tambahan tanpa perlu melihat menu. Dia melakukan semuanya dengan kebiasaan seseorang yang tahu benar bahawa pada hari-hari pertama di perantauan, manusia memerlukan perkara-perkara asas lebih daripada kata-kata pujukan yang indah. Perbualan bermula dengan berhati-hati, sebelum menjadi lebih lancar seiring dengan kehangatan teh di dalam cawan dan bahasa yang tidak perlu dipaksa. Farid bercerita bahawa dia tiba di Kuala Lumpur beberapa tahun lalu dengan wang yang lebih sedikit daripada yang dimiliki Omid. Pada mulanya, dia terpaksa menumpang dengan beberapa orang kenalan di dalam sebuah bilik sempit, mengambil upah menterjemah, membawa orang berurusan dengan dokumen, dan melakukan apa sahaja untuk mendapatkan wang tanpa membiarkan dirinya tenggelam dalam rasa malu. Jangan fikir memulakan hidup baru itu mesti hebat, katanya dengan senyuman nipis. Kadang-kadang, memulakan hidup baru bermakna sanggup melakukan perkara paling kecil dahulu untuk menjaga nyawa dan maruah yang sebenar. Omid mendengar dengan teliti. Dia bukan takutkan kesusahan, tetapi dia takut melihat istri dan anak-anaknya berhadapan dengan ketidakpastian tanpa dia mempunyai jawaban. Farid menyambung, seperti orang yang tahu bagaimana untuk memberi harapan dan realiti dalam sukatan yang seimbang. Malaysia bukan tanah ajaib. Ia tidak akan memadamkan masa lalu kamu dalam satu malam, dan tiada siapa akan datang memberikan hidup baru secara percuma. Tapi di sini ada satu perkara yang sangat penting untuk orang seperti kita. Dia berhenti sejenak sebelum menghirup tehnya. Di sini, kamu ada masa untuk perlahan-lahan bernafas dan berfikir apa yang perlu dibuat.
tanpa ada sesiapa yang menembak jawapan ke muka kamu dengan bunyi bom. Ayat itu membuatkan meja itu senyap seketika, kerana semua orang tahu betapa benarnya ia. Farid mengambil pen dan menulis nama-nama kawasan yang kos sara hidupnya tidak terlalu tinggi, cara membeli kad SIM tanpa ditipu, dan memberi amaran bahawa di Kuala Lumpur, walaupun orangnya mudah senyum dan baik hati, orang asing perlu belajar menerima kebaikan dengan berwaspada. Orang Melayu ada konsep budi bahasa, jelasnya perlahan. Kadang-kadang mereka tak akan tanya banyak sebab tak nak menyusahkan kamu, dan itu satu bentuk belas kasihan. Kamu kena belajar untuk melihatnya. Sementara orang dewasa berbual, Nafid merenung talam kui dengan teraga agak. Farid ketawa kecil sebelum menolak piring itu ke arahnya. Makanlah. Budak lelaki itu memandang ibunya, dan setelah mendapat anggukan, barulah dia mengambil sekeping kuih kecil. Matanya bersinar apabila rasa manis itu cair di lidahnya. Yasmin yang melihatnya, tersenyum buat pertama kali dalam beberapa hari. Farid melihat pemandangan itu dan menceritakan satu kisah lucu tentang kali pertama dia termakan cili padi dalam masakan Melayu kerana menyangkakannya sayur hiasan sehingga dia menangis di hadapan makcik penjual. Semua orang di meja itu ketawa, walaupun hanya ketawa kecil. Tetapi bagi keluarga ini, ia hampir seperti bunyi sesuatu yang suci, kerana ia adalah gelak tawa yang tidak dipaksa, tetapi lahir kerana tubuh terlupa akan ketakutan buat seketika. Tidak lama selepas itu, pemilik kedai teh, seorang lelaki Cina Malaysia yang langsung tidak faham bahasa Farsi, datang sendiri, menghantar sepinggan buah-buahan tambahan. Dia meletakkan potongan tembikai, jambu, nanas, dan mangga di tengah meja, sambil berkata dalam bahasa Inggeris yang ringkas, "Untuk keluarga, makan buah, cuaca panas bagus." Senyumannya tidak mengandungi rasa ingin tahu atau simpati. Hanya kemurahan hati seperti orang Malaysia yang melihat tetamu duduk lama dan mahu mereka makan sesuatu yang sejuk. Omid memandang pemandangan itu dan merasakan satu perasaan aneh di dalam dadanya. Dunia yang telah hancur itu seolah-olah sedang dijahit semula, benang demi benang, oleh tangan-tangan orang yang tidak mengenali sejarahnya, tidak tahu di mana rumahnya pernah berdiri atau apa yang telah hilang darinya, tetapi masih memilih untuk melayan keluarganya dengan belas kasihan. Setelah berpisah dengan Farid, mereka mengambil keputusan untuk berjalan sedikit lagi kerana cuaca sudah mula reda. Jalan-jalan di Bukit Bintang pada waktu senja masih sibuk, lalu lintas sesak, lampu-lampu dari papan tanda kedai mula menyala. Orang ramai berselisih di kaki lima. Kedai serbaneka sentiasa membuka pintu untuk pelanggan. Bunyi bahasa Melayu, Inggeris dan Mandarin bercampur di udara. Kuala Lumpur kelihatan seperti sebuah bandar yang tidak punya masa untuk berehat, tetapi dalam kesibukannya itu, tiada kekejaman yang mudah dirasai, dan kemudian semuanya berubah dalam sekelip mata. Sebuah motosikal dengan eksos yang diubah suai meluru dari simpang berdekatan dengan bunyi enjin yang memekakkan telinga, memecah kesunyian seketika. Bunyi itu terlalu kuat dan mengejut. Ia bukan bom, bukan roket, bukan bunyi bangunan runtuh. Tetapi bagi tubuh Mina, ia tidak ada bezanya. Dia tersentak, seluruh badannya terduduk di atas kaki lima secara tiba-tiba. Kedua-dua tangannya menekup telinga, dan menarik Yasmin ke dalam pelukan erat tanpa sedar. Nafasnya tersekat-sekat, dadanya berombak kencang. Matanya terbeliak, tetapi tidak lagi melihat Kuala Lumpur. Pada saat itu, dia telah kembali ke bawah langit yang sama, yang dipenuhi api merah dan siulan maut. "Ibu," jerit Yasmin. Suaranya bergetar. Omid segera meluru dan melutut di sebelah istrinya. Tangannya turut menggeletar, tetapi dia cuba memegang wajah Mina agar berpaling ke arahnya. "Mina, pandang saya." "Pandang saya," ulanginya dengan suara yang paling dalam dan teguh yang mampu dikerahkannya. Nafid terkejut sebelum cepat-cepat memegang hujung baju ibunya, seolah-olah takut jika dia melepaskannya, ibunya akan hilang. Orang ramai di sekeliling menoleh, tetapi tiada siapa yang datang mengerumuni. Ada yang hanya memperlahankan langkah, ada yang berganjak memberi ruang. Seorang lelaki Melayu yang menjual air tidak jauh dari situ segera membawa sebuah kerusi plastik tanpa banyak cakap. Dua orang pelajar perempuan membantu mengangkat beg-beg keluarga itu dari laluan pejalan kaki. Omid dan Yasmin memapah Mina duduk di kerusi itu. Di sebelah sebuah kedai serbaneka di bawah cahaya lampu putih yang dingin. Nafasnya masih pendek dan tidak teratur, seperti orang yang sedang lemas dalam kenangan. Omid tidak mengucapkan kata-kata pujukan yang indah, kerana dia tahu pada saat seperti ini, tiada perkataan yang dapat mengalahkan sistem saraf yang sedang menjerit kita akan mati. Dia hanya menggenggam tangan Mina erat memberitahunya ayat-ayat pendek. "Kita masih di Kuala Lumpur. Tak ada bom, tak ada apa yang jatuh. Dengar suara saya."
Yasmin duduk di sebelah, meletakkan tangannya di lengan ibunya. Nafid pula memeluk pinggang ibunya dalam diam. Budak lelaki itu tidak faham istilah serangan panik, tidak faham luka trauma, tetapi naluri seorang anak membuatnya tahu bahwa sekarang ibunya memerlukan berat kehadiran seseorang di sisinya lebih daripada sebarang penjelasan. Beberapa minit berlalu sebelum nafas Mina mula menjadi lebih panjang. Air mata membasahi pipinya tanpa dia cuba mengesatnya. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Omid dengan longlai dan berkata dengan suara yang pecah, "Saya ingat, ia ikut kita sampai sini." Omid memejamkan matanya seketika sebelum mencium dahi Mina perlahan. "Ia tak ikut kita," bisiknya. "Tapi saya tahu, dalam diri awak, ia masih ada." Ayat itu membuatkan Yasmin menunduk, kerana dia tahu ayahnya telah menyuarakan kebenaran yang paling dalam. Meninggalkan negara yang bergolak tidak bermakna perang akan serta-merta meninggalkan jasad dan ingatan seseorang. Mungkin ia masih bersembunyi di dalam bunyi yang kuat, cahaya yang menyambar, bau asap, atau dalam sekelip mata, di mana akal belum sempat menyedari bahwa masa kini selamat, tetapi tubuh telah melompat kembali ke masa lalu dengan ganas. Apabila mereka kembali ke rumah tumpangan, makcik pemilik yang duduk di belakang kaunter, terpandang wajah pucat Mina dan keletihan seluruh keluarga itu. Dia tidak bertanya, tidak datang memegang tangan mereka. Dia hanya bangun dan hilang ke belakang rumah seketika, sebelum kembali dengan sebuah dulang kecil berisi 4 cawan teh panas berwarna ambar. Bau halia dan melur naik ke udara. Dia meletakkannya di atas meja di hadapan kaunter dan tersenyum lembut. "Minum sikit, nanti tidur lena, itu sahaja. Tiada soalan apa yang telah berlaku. Tiada simpati yang membuatkan penerima berasa kecil. Hanya kerusi yang disediakan, kipas yang dialihkan, dan 4 cawan teh panas yang seolah-olah dihulurkan tepat pada masanya ketika hati semua orang terlalu bergetar untuk berkata apa-apa." Keluarga itu duduk dalam diam, menghirup teh perlahan-lahan. Bau halia membantu menarik nafas lebih dalam. Bau melur melembutkan udara di dalam dada. Omid memandang istri, anak-anak, dan wanita Melayu kecil di belakang kaunter itu, sebelum merasakan bahwa mungkin penyembuhan tidak bermula dengan melupakan semua perkara buruk. Mungkin ia bermula apabila pada hari kita masih menggeletar, masih takut, masih hancur, ada seseorang yang tidak lari dari kita. Malam itu, Yasmin membuka buku notanya sekali lagi dan menulis, "Luka dan sesuatu tidak hilang hanya kerana kita berjaya menyeberangi sempadan. Tetapi di dunia yang masih ada orang menghulurkan kerusi kepada yang rebah, menghulurkan teh kepada yang tidak terkata, dan duduk di sisi tanpa memaksa kita untuk menjadi kuat serta merta, mungkin itulah permulaan sebenar untuk hidup semula. Kerana penyembuhan bukan bermakna tidak sakit lagi, tetapi mungkin bermakna berani mengakui kita masih sakit. Dan walaupun begitu, dunia masih belum meninggalkan kita." Keesokan paginya, Kuala Lumpur bangun dengan rentak biasanya sekali lagi. Cahaya matahari yang lembut perlahan-lahan menaiki dinding bangunan di seberang. Bunyi kenderaan semakin bertambah dari hujung lorong, dan bau sarapan pagi sekali lagi singgah di tingkap bilik kecil itu. Omid berdiri memandang ke bawah dalam diam. Mina berdiri di sebelahnya tanpa bersuara. Mereka berdua tahu kesakitan tidak hilang dalam satu malam, dan masa depan masih penuh dengan persoalan yang tiada siapa boleh jawab sekarang. Tetapi, ketakutan mereka telah berubah bentuk. Ia bukan lagi takut bom akan jatuh, bukan lagi takut anak tidak akan hidup hingga ke pagi. Sebaliknya, ia adalah ketakutan yang lebih manusiawi. Adakah mereka akan cukup pandai untuk memulakan hidup baru? Yasmin duduk di hujung katil, membuka buku nota yang sama ke halaman terakhir catatannya pada hari pertama di Malaysia dan menulis perlahan. Mereka tiba di Kuala Lumpur dengan hati yang berkecai, dan apa yang paling menggoncang mereka bukanlah bangunan pencakar langit, bukan cahaya lampu kota besar, tetapi hakikat bahwa dunia ini masih punya manusia yang boleh memberi belas kasihan tanpa perlu mengenali satu sama lain. Dia berhenti seketika sebelum menambah ayat terakhir. Mungkin tempat pertama yang menyelamatkan nyawa kita bukanlah tempat yang menghapuskan masa lalu, tetapi tempat yang membenarkan kita terus bernafas bersama luka yang masih ada. Kemudian, dia menutup buku notanya. Keluarga kecil 4 orang itu perlahan-lahan menuruni tangga rumah tumpangan, menuju ke jalan-jalan Kuala Lumpur yang masih dipenuhi cahaya matahari, bahang panas, dan kehidupan biasa. Dan dalam kebiasaan itulah, mereka telah menemui hadiah terbesar, kepercayaan sekali lagi, bahwa walaupun dunia pernah menjadi begitu kejam, kelembutan manusia masih cukup untuk menampung orang yang hancur untuk bangkit dan berjalan semula.